Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid-murid yang dikasihi Allah. Apa khabar semua? Okey, hari ini kita nak sambung balik pelajaran kita bertajuk solat berjemaah. Sebelum ni kita dah belajar solat berjemaah tu apa? Iaitu solat beramai-ramai yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh sekurang-kurangnya seorang makmum. Walaupun solat dua orang dikira solat jemaah, satu imam dan seorang makmum. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hukum solat berjemaah. Apa hukum solat berjemaah? Ustaz dah bagi tahu dah minggu lepas, kelas sebelum ni. Yang pertama ada fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Bila orang lain dah buat, kita tak payah. Tapi kalau kita tak buat dan tak ada orang buat, maka satu kampung tu kena tanggung dosa. Seperti contoh solat berjemaah, solat fardu 5 waktu berjemaah di masjid. Contohnya kalau masjid tu kosong, tak ada orang, tak ada siapa pergi buat solat jemaah dekat masjid, maka satu kampung tu, penduduk di kawasan tu dikira berdosa sebab tinggalkan fardu kifayah tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wajib. Solat jemaah wajib, fardu ain. Fardu ain ni atas seorang individu, seorang-seorang ni wajib kena solat berjemaah. Solat apa? Solat Jumaat. Solat Jumaat, setiap hari Jumaat tu wajib setiap individu seorang-seorang wajib pergi solat berjemaah. Tak boleh solat seorang-seorang dekat rumah, tak sah. Yang ketiga, sunat. Contoh macam solat hari raya Aidilfitri dan Aidiladha. Sunat untuk buat berjemaah ramai-ramai kat masjid. Boleh buat seorang? Boleh, tak ada masalah. Tapi sunatnya buat berjemaah. Okey. Kemudian kita tengok kedudukan makmum dalam solat berjemaah. Tengok gambar ni. Okay, tengok depan tu. Yang duduk depan tu, itulah dipanggil imam lelaki. Imam tak boleh perempuan, imam lelaki saja. Lelaki dewasa yang dah baligh. Okey, itu kedudukan untuk imam dekat depan lah. Kemudian yang kedua, jemaah lelaki dewasa. Orang lelaki dewasa yang nombor 2 tu, orang lelaki dewasa kena duduk depan tu. Lepas imam, belakang dia orang lelaki dewasa. Dan ketiga, apa dia tulis kat situ? Makmum kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak umur 9 tahun ke bawah, ataupun 10 tahun macam kamu, boleh duduk depan dah. Tapi seeloknya duduk dekat belakang orang dewasa. Okey. Kemudian yang keempat, makmum kanak-kanak perempuan. Okey, lepas budak lelaki, kanak-kanak lelaki, belakang dia kanak-kanak perempuan. Depan kanak-kanak perempuan tu duduk depan pada orang perempuan dewasa. Nombor 5 tu adalah makmum perempuan dewasa. Okey, ini untuk kedudukan solat jemaah. Kalau kamu pergi masjid, susunan dia macam ni lah. Imam, makmum lelaki, kanak-kanak perempuan dan makmum perempuan. Okey. Ini kalau untuk ramai-ramai. Tapi kalau untuk 2 orang macam mana? Untuk 2 orang macam mana? Untuk 2 orang ada kedudukan dia lain pula. Okey. Kalau seorang lelaki dan seorang makmum, macam ni kedudukan dia. Sini imam. Kemudian belah kanan belakang ni makmum lelaki. Ini kalau solat seorang-seorang. Dia seorang je jadi makmum. Dia kena duduk belah kanan belakang lelaki tu. Itu
Yang pertama, okey. Kalau perempuan, dia imam lelaki, makmum dia perempuan. Mak dia ke, adik dia ke, kakak dia ke, isteri dia. Macam mana kedudukan dia? Sini imam, sini makmum perempuan. Imam dekat depan dan dia duduk belah kiri di belakang. Makmum perempuan. Okey, ini yang paling kedudukan yang paling betul, yang paling sempurna. Okey. Okey. Kemudian kalau ada imam lelaki dan perempuan. Okey, ni imam, ni lelaki dan sini perempuan belakang. Imam depan, kemudian yang belah kanan lelaki dan belakang dia perempuan. Boleh tak duduk macam biasa? Macam ni, imam, makmum, perempuan boleh, tapi seelok-eloknya duduk yang macam Ustaz tunjukkan tadi. Dan banyak lagi kedudukan-kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Okey, kenapa kena lelaki duduk depan? Kenapa perempuan tak duduk depan? Kerana lelaki tu merupakan pemimpin bagi perempuan. Tu sebab lelaki tu kena duduk depan. Orang dewasa lelaki kena duduk depan, perempuan duduk belakang. Kanak-kanak ni terkecuali, tak ada masalah. Sebab dia nak belajar solat. Dia kena duduk tengah-tengah tu, duduk di antara orang solat. Kalau kanak-kanak perempuan ni duduk belakang sini, dia main. Dia tak solat. Jadi itu sebabnya diletakkan kanak-kanak ni di tengah-tengah. Okey, itu saja untuk pelajaran hari ini. Nanti kita akan masuk hikmah-hikmah solat berjemaah, syarat dan contoh lafaz niat solat jemaah. Okey. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.